Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam, Madam. Okey, baik. Kalau saya tengok tepi ni yang baru. Madam. Okey, terima kasih Hakim. Kalau saya tengok tepi ni yang baru masuk ni, termasuk saya boleh 15 orang. Jadi ramai lagi yang tak masuk. Tolong ingatkanlah mana-mana kawan-kawan awak yang awak rasa dia tak ada dalam ni lagi, tolong ingatkan dia masuk ke kelas ya. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya mempersilakan Muhammad Daniel Iman untuk menyertai bacaan doa. Dipersilakan. Baik, Madam. Sekejap nampak muka, Madam? Tak nampak muka tapi dengar suara. Tak apalah. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Daniel Iman. Okay, tidak apa khabar semua? Sekarang kita dah minggu kelima. Okey tak sepanjang 5 minggu kita sudah kelas bersama-sama ni? Okey. Okey, semua okey? Okey. Okey, baik. Okey, Madam. Okey, terima kasih. Okey, so saya akan ambil attendance. Okey, sambil-sambil saya ambil attendance ni, saya akan tanya sekali terus. Okey, sama ada awak semua ni dah buat appointment tak ataupun dah contact tak dengan Kak Lin untuk buat tugasan, buat sesi counselling. Sebab ni dah minggu kelima ni. Saya pasti nanti dah hujung-hujung awak banyak lagi subjek-subjek lain kan, punya assignment. Jadi saya lebih suka kalau tugasan kelas pokok ni kita settle awal. Kita settle awal, kita relax awal. Alright, so bersedia semua? Okay, pertama ialah Aina Sofia ada. Aina Sofia dah masuk ke? Okey, Anissa Juwairia. Ya, saya ada. Anissa dah buat appointment belum dengan Kak Dah. Lin? Dah. Okey, nanti saya akan reconfirm siapa yang cakap dah atau belum ni, saya akan reconfirm dengan Kak Lin nanti. Berkumpulan. Apa dia? Berkumpulan. Berkumpulan kelompok berapa orang? 4. 4 orang. Okey, bagus. Okay, terima kasih. Okey, seterusnya Audrey Laila dia masuk lambat. Audrey dah masuk ke? Dia ada WhatsApp saya tadi, dia kata masuk lambat. Okey, tak lagi. Imran Imtiaz. Ada. Okey, Imran dah tu ke? Dah contact Kak Lin? Belum. Okey, bila nak contact tu? Minggu ni, Madam, minggu ni. Kita Minggu dah ni. Okey, baik Imran. dah tanya dah. Okey, baik. Nanti saya nak pastikan nanti lepas raya semua orang dah contact dia. Okey, paling tidak pun dah ada kumpulan, siapa nak berkumpulan yang individu-individu. Maksudnya anda semua dah ada tarikh dah. Okey. Terusnya ialah Muhammad Danis Zafwan. Ada, Madam. Okay, Danis dah contact belum? Dah buat sesi lah. Okey, bagus. Okay, seterusnya, kejap. Kenapa yang menyawak-nyawak tak buka kamera ni? Baru saya perasan. Sebab ni saya tak nampak muka siapa. Kenapa saya mau cakap dinding ni? Buka lah kamera, saya nak tengok muka. Okey, seterusnya Muhammad Afi. Afi ada Afi. Tadi orang post masuk kelas ni. Afi. Okey, Afi. Sekejap lagi saya panggil dia sekali. Okey, seterusnya Muhammad Daniel Iman. Ada, Madam.
Okay, dengan Iman pun sama minggu ni ya? Minggu ni. Dah Okay. dah set tarikh. Alright. Seterusnya Muhammad Imran Hakim. Ya, saya madam. Mana muka ketua kelas ni? Tak nampak. Madam. Okay, Imran dah set appointment belum? Ada madam. Minggu lepas bersama Danish, Anissa Juwairiah dengan Putri Ayu Wahida. Okay, bagus. Maksud kumpulan ni ada kumpulan lelaki dan perempuan. Okay, bagus-bagus. Okay, macam tu lah ketua kelas kita. Jadi ramai-ramai contohilah ketua kelas kita. Ya, madam. Okay, baik. Seterusnya Putri Ayu Wahida ada tak? Ada, madam. Macam mana mukanya? Okay, nanti saya tunjukkan. Saya dapat dah. Okay, Putri Ayu pun Oh, sudah Dah. Sama kumpulan dengan Imran Imran, Anissa dengan Danish tadi tu. Alright, okay, good. Next, Azra Nafisa. Azra dah masuk ke? Okay, tak ada Ada, madam, ada. Baru nak kata tak ada. Mana orangnya? Sekejap. Madam tak muka Ya, Okey, sekejap. saya nak pastikan yang menyaut ni betul orangnya. Kan suara lain, orang lain. Kan nampak. Okay, Azra dah buat appointment? Dah contact kali? Belum lagi, madam. Okay, jadi bila tu nak buat? Malam ni, insyaAllah. Okay, malam ni Okay, kalau boleh settlekan minggu ni. Minggu ni paling tidak dah contact dia. So, naik raya tu awak dah boleh buat sesi dengan dia orang. Dengan dia nanti. Okay, thank you. Okay, next. Fazatul Natasha. Cepatlah, ada. Ada. Okay, Fazatul dah belum? Dah buat appointment belum? Belum. Okay, bila tu nak buat? Bila nak buat? Akan dengan Azra juga. Okay, akan okay, saya take note tu akan. Nanti kalau saya tanya Kak Lin tak ada nama awak siap lah betul. Okay. Okay, thank you, madam. Okay, thank you. Okay, next Putri Nur Atira. Ya, Nur Atira. madam. Okay, mana tu? Ya, madam. Okay, Putri dah contact Kak Lin? Belum lagi. InsyaAllah minggu ni kot. Okay, so minggu ni juga Okay, thank you. Okay, next Muhammad Syahmi. Ada Syahmi? Saya madam, saya. Okay, Syahmi dah contact Kak Lin? Belum madam. Bila contact? Bila nak contact? Hari ni. Dia tanya siapa pula tu? Tanya dia tu semua lain Okay, minggu ni pastikan Syahmi. Baik, Okay, madam. Boleh. thank you. Alright. So next, Zaid Hanafi. Saya madam. Okay, Zaid Hanafi dah contact belum? Belum madam. Okay, bila contact? Saya nak contact dalam masa hari ni. Saya nak dengan kawan saya tadi, Syami. Oh, nak buat berkumpulan juga? Berkumpulan juga. Okay, boleh. So contact secepat yang mungkin. Okay, thank you. Next, Nabil Fahim. Nabil? Minggu lepas dah lambat masuk je. Dia tidur kan? Minggu ni tak masuk lagi. Siapa-siapa yang berkawan dengan Nabil ni, tolong ingatkan Nabil untuk masuk kelas segera Okay, next Nur Ashikin. Ada, madam. Mana Ashikin? Ashikin mana Ashikin? Saya. Sekejap, saya buka cam. Okay. Tak nampak. Tak nampak pun mukanya. Tengah loading kot. Okay, so dah contact Kak Lim belum? Belum lagi. Okay, bila contact? Dalam minggu ni juga. Minggu ni Alright. Okay. Thank you. Next, Nurin Afika Alisha. Ya, madam. Mana orang ni? Oh, tu. Okay, Nurin dah contact? Belum. Bila contact? Nak contact by minggu ni.
Okay, minggu ni Okay, pastikan minggu ni. Okay, thank you. Nurin Akila ada? Ada madam. Okay, Nampak Nurin Akila. Okay, nampak? Ni pun sebelah-sebelah ke macam mana ni? Oh, sebelah-sebelah tapi guna sendiri punya. Okay. So, Nurin Akila dah contact? Belum, tapi minggu ni nak contact. Okay, so pastikan minggu ni. Thank you. Okay, next. Adwa Awatif. Apa pun. Adwa Awatif ada? Saya medium. Mana tu Adwa? Okay. Dah contact Kak Lim? Ada. Dah. Alright, okay, thank you. Bagus. Okay, next. Ahmad Irfan. Saya. Irfan dah contact? Belum. Bila contact? Mungkin dalam minggu ni. InsyaAllah. Minggu ni Okay, pastikan dalam minggu ni. Kiranya semua kata minggu ni, so by minggu ni saya akan tanya Kak Lina. Tengok siapa lagi nama-nama yang masih belum contact dia. Okay, thank you. Next, Ahmad Muhaimin. Muhaimin ada Muhaimin? Saya ada madam. Okay, dah contact? Dah. Saya bergrup dengan 7 orang. 7 orang Ah. Campur perempuan lelaki ke lelaki semua? Lelaki semua. Okay, lelaki semua. Ah. Apalah yang dibincangkan tu kalau semua lelaki. Okay. Okay, thank you. Okay, Okay, madam. next. Okay, Aiman Hadis. Ada madam. Okay, Aiman dah contact? Sekali dengan Muhaimin tadi. Okay, sekali lah Okay, thank you. Okay, seterusnya Haris Aiman. Haris Aiman ada? Ya, madam. Okay, Saya Haris pun Aiman. sekali dengan Aiman tadi. Okay, sekali Okay, thank you. Okay, next. Jazli. Jazli ada? Nama dah ada dah ni, tapi tak menjawab. Orang ni mana? Saya ambil attendance berdasarkan sahutan bukannya tengok dekat dalam meetingnya. Ada orang ke tak? Madam, dia kata mic dia tak boleh buka. Mic tak boleh buka? Kalau tak boleh buka, boleh tulis kat chat bagi tahu ada ke tak? Hello? Ada. Ya. Hello? Ya, Jaz. Dengar. Sorry madam. Dia lagging. Okay. My bad. Dah contact. Dah contact. Dah Ni sekali 7 orang betul? Saya sekali dengan Haris tadi. Okay, baik. Thank you. Okay, next. Muhammad Hilmi. Saya madam. Okay, Hilmi dah? Sekali dengan Jazli. Okay, sekali Okay, next. Muhammad Khairul Amri. Saya madam. Okay, dah belum? Saya sekali dengan Hilmi. Okay. So, Amri ikut Hilmi, Hilmi ikut Jazli, Jazli ikut Haris, Haris ikut Adi, macam tu lah. Adi ikut Muhaimin. Okay. Next, Muhammad Zarfan. Zarfan dah belum? Dah madam. Ni Dengan Khairul. Bulat ni. Ikut Khairul Amri ke? Okay, thank you. Next, Haris Ziyad. Ada madam. Okay, Haris. Macam mana? Belum. Minggu ni saya nak buat. Okay, minggu ni pastikan minggu ni. Thank you. Okay, next, Aina Fikria. Saya medium. Okay, Aina macam mana? Baru buat. Okay, baru buat. Okay, bagus. Thank you. Okay, last. Untuk ni, Zarifah. Zarifah Atira. Nur Zarifah Atira ada? Kalau mana Ya. mana tak dengar tu kita chat. Mana muka je? Zarifah Atira ada. Ini saya. Dah buat. Dah buat apa? Kamera saya problem. Okay, dah buat apa? Dah buat dah. Lah, buat apa? Oh, dah buat. Tunggu janji. Okay, bagus. Ingatkan dah buat kuih raya ke apa kan? Kita dah buat. Tiba je dah buat kan? Bertanya lagi. Okay, thank you. So, saya tanya nama yang tak menjawab lagi Aina Sofia dah masuk belum?
Dah madam. Okay, Aina dah contact Kak Lin? Dah. Okay, terusnya Audrey Laila masih tak masuk lagi? Okay, Audrey tak masuk lagi. Sebab dia kata dia masuk lambat. Okay, Muhammad Afi. Muhammad Afi bin Abdullah. Ya, madam. Okay. Dah contact Kak Lin? Ya. Apa? Kamera saya, madam. Okay, tak apa. Dah contact Kak Lin? Afi dah contact Kak Lin? Apa, madam? Appointment yang buat appointment sesi? Dah. Okay, thank you. Okay, last yang belum nyaut, Nabil Fahim. Saya madam. Okay, Nabil dah contact Kak Lin? Saya kontak dengan Syahmi dengan Zaid. Oh, okay, baik. Okay, so kat sini ada yang berkumpulan, ada individu, ada yang dah contact, ada yang dah buat sesi, ada yang belum contact langsung. Okay, saya harapkan by minggu ni semua dah contact. Paling tidak dah dapatkan tarikh untuk awak buat sesi dengan Kak Lin. Sebab macam saya kata tadi lah, nanti kan awak tunda sebab sesi kaunseling ni kadang kita buat satu kali je. Kalau isunya macam agak besar atau berat, mungkin akan jadi 2-3 sesi. Jadi saya tak naklah mengganggu awak punya hari-hari di masa-masa minggu terakhir kelas sendiri. Sebab saya yakin masa tu banyak assignment, banyak kuis yang awak nak kena buat. Okay, so kita settle ke kelas pokok punya tugasan secepat yang mungkin. Okay, baik. So hari ini kita akan sambung kepada presentation, tapi sebelum tu, okay, ingat tak masa kita punya sekelas minggu kedua, anda semua ada buat invensi kebimbangan dan juga saya ada explain pasal anxiety. Ingat tak? Masing-masing ingat tak? Ingat? Ingat, madam. Okay, ingat kan? Okay, jadi sekarang saya nak minta awak semua cuba buka counseling to you. Ada bahagian evaluation. Okay. Nanti bila awak dah evaluate, baru sistem untuk pada hari kejadian yang kita bincang pada anxiety tu dia akan terminate tau. Kalau awak tak evaluate, nanti benda tu macam hang on, tergantung macam tu. Okay, so saya share dulu. Bahagian evaluation tu lebih kurang macam ni lah. Ni screen saya. Kalau screen awak kita lain sikit. Nampak ni contoh kan nama Putri Nur Atira, nampak ada evaluation. Benda ni belum terminate habis. Awak kena buat evaluation ni baru benda ni akan terminate. Okay, siapa dah buat evaluation, contohnya dia akan jadi macam ni. Nampak? Ada perkataan termination. Okay, siapa yang tak evaluate, dia akan kekal evaluation. Jadi saya nak minta semua para pelajar cuba buka counseling to you awak tu sambil-sambil. Sila isi bahagian evaluation tersebut. Alright? Mudah je. Soalan ni pun tak banyak. Klik dah siap. Alright? Boleh tak? Boleh tak semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, boleh. Okay, kemudian yang kedua, yang pertama tadi evaluation kat counseling to you. Yang kedua ialah, okay, saya nak minta semua para pelajar ni, okay, kita ada, untuk you di counseling, kita ada 2 media sosial iaitu YouTube dan juga Instagram. Okay, saya nak awak semua scan, silalah like ataupun follow untuk akaun-akaun ini. Sebab ni yang pertama, kat YouTube ni, awak punya recording kelas kita masukkan dalam YouTube. So, contoh bila ada quiz ke, ada final exam ke, awak boleh rujuk semula YouTube tersebut untuk bahan-bahan nota ataupun explanation pada rakan-rakan anda. Okay, boleh scan sekarang. And then yang kedua, bahagian Instagram. Okay, Instagram ni kami akan sentiasa update pasal pertama peluang kerjaya. Okay, contoh awak nak intern ke, ataupun awak dah habis belajar ni awak nak kerja ke, ataupun awak nak buat part time ke. Okay, jadi kat Instagram ni kita dah upload ataupun update dah segala peluang pekerjaya yang terkini. And then kedua, kita juga sentiasa upload program-program terkini yang kita jalankan. Di mana program ni of course nak enhance awak punya skill, awak punya motivation, awak punya soft skill, awak punya career path kan, nak tahu pasal peluang kerjaya ataupun nak tahu awak punya awareness tentang kesedaran kesihatan mental. Okay, pasal kesihatan mental pun kita akan cover lah program-program yang dianjurkan ni. Jadi saya nak minta semua para pelajar kelas saya ni, kelas bonus tu diorang dah like, dah subscribe, dah like, dah follow dah. Untuk kelas saya ni yang belum lagi. Jadi saya nak ambil masa dalam masa seminit ni,
cuba semua scan QR code tersebut dan juga boleh subscribe YouTube dan juga Instagram. Sambil-sambil tu saya akan check lah dekat akaun ni adakah dah bertambah jumlah pengikutnya ataupun belum. Okey, boleh tak buat sekarang sebelum saya tutup QR code ni dan kita akan teruskan kepada presentation. Dan juga yang mana yang dah scan, dah follow, dah subscribe tu jangan lupa untuk evaluate di counseling to you. Okey, dah ke belum? Sambil-sambil tu saya akan tengok naik tak nama notification ni. Okey, bagus dah ada yang follow kat Instagram. Okey, lagi yang lain mana? Okey, bagus. Okey, YouTube pun jangan lupa awak punya kelas semua dalam tu. Nanti awak nak tengok, nak refer pun dah senang. Okey. Okey, unit kerja kaunseling. YouTube. YouTube ada tak yang dah follow? Okey, follow ramai-ramai dulu. Subscribe. Okey, sekarang ada 456. Setahu saya ni daripada kelas Bonda Su lah. Okey, so kelas saya ada 30 orang. Jadi saya nak tengoklah ada peningkatan jumlah ni. Paling-paling ada 460, 470 kan. Sebab kelas kita 30 orang. Okey, kat YouTube pun dah menaik, kat Instagram pun dah naik. Ini untuk kebaikan awak juga. Nanti bila awak pergi kelas ke kan, okey, awak boleh sebarkan kepada rakan-rakan kelas awak. Boleh ajak ramai-ramai follow Instagram UKK UiTM PG dan juga YouTube Unit Kerjaya Kaunseling UiTM Campus Pasir Gudang. Macam saya katakan tadi, kami sentiasa update pasal peluang kerjaya, update pasal program kerjaya, update pasal program-program kesihatan mental, dan juga update awak punya nota ataupun recording kelas Koko ni. Okay, teruskan. Mana yang belum like ni? Okay, ramai lagi ni, baru berapa orang je ni. Saya percaya semua ada akaun YouTube dan semua orang ada akaun Instagram kan. Zaman-zaman awak ni zaman membangun ataupun zaman berkembang menggunakan media sosial. Berbezalah dengan zaman saya. Zaman saya mana ada dulu Instagram ke TikTok ke kan. Paling-paling Facebook kan. Tapi zaman sekarang orang-orang muda ni dah jarang sangat dah guna Facebook. Dia suka guna TikTok, Instagram, apa lagi? Twitter kan. Tapi buat masa ni kami baru ada 2 sajalah, tak cukup tangan kalau nak handle semua media sosial. Okey, jadi gunakanlah media sosial kami ni untuk manfaat anda, okey? Dapatkan maklumat terkini, program-program kerjaya, contoh kita ada poster daripada pusat pengajian lain, contoh daripada UiTM lain ataupun daripada pusat Johor Skill kan. Lagi-lagi mana-mana yang belajar engineering nak enhance dia punya skill elektronik ke AutoCAD ke. So ada juga program-program daripada pusat-pusat lain yang kita promote di akaun Instagram. Okey, dah belum? Okey. Dah, madam. Okey, dah Siapa lagi cepat. Saya random ambil nama 3 orang nak tanya dah ke belum Okey, Alisa Juwairia dah ke belum? Anissa Juwairia. Tak menyaut tu, tak follow lagi tu. Ahmad Muhaimin dah belum? Dah, madam. Okey, dah Muhaimin. Okey, bagus. Okey. Okay. Siapa lagi? Nurin Akilah dah belum? Dah, madam. Dah Okey, tanya siapa lagi ni? Siapa lagi? Khairul Amri dah belum? Dah, madam. Khairul Amri pun dah
Oh, siapa ni? Syami. Syami terbaik Syami. Terus like gambar-gambar kat Instagram. Macam tu lah. Okay, teruskan. Bolehlah like mana-mana yang awak rasa macam best je kan. Sambil-sambil tu dekat Instagram tu, kalau setiap post daripada UKK UiTMPJ ada tag Bonda Su kan, Zainal Rahman, boleh juga follow Bonda Su, tak ada masalah. Saya tak ada akaun Instagram sebabnya saya handle Instagram UKK ni kan serabut kat kepala. Okay. Okay, dekat Instagram pun dah banyak. Okay, terima kasih. Ni buat boleh-boleh macam Syami ni. Terima kasih Syami sebab like post-post di UKK. Okay, kalau kita yang balik kat YouTube. Okay, kat YouTube pun ada pertambahan sikit. Boleh like lah kelas-kelas awak punya recording. Okay. Dapat tambah viewers, dapat tambah apa tu? Followers pun okay. Okay, nanti sambil-sambil tu saya akan letaklah kat ruangan chat link untuk YouTube dan juga Instagram. Sebabnya nak bagi laluan kepada rakan-rakan anda untuk membuat presentation pada hari ini. Sebab tajuk ni sangat dekat dengan diri saya dalam bidang kaunseling. Jadi andai kata ada persoalan ataupun ada maklumat yang kurang tepat ke, atau ada pertanyaan daripada rakan-rakan kelas yang lain, insyaAllah mana saya boleh tolong, saya akan tolong. Okey, jadi saya nak tanya para pembentang ni, dah bersedia ke belum? Untuk tajuk pertama, pengenalan dan proses kaunseling daripada Zarifah dan juga Aina Fikriyah. Dua-dua ni dah ready belum? Zarifah Atira, Aina Fikriyah. Tiba-tiba pula senyap. Nanti grup kedua, prinsip dan falsafah kaunseling daripada Zaid Hanafi dan juga Nabil Fahim. Ada tak? Ada macam. Okay, dah ready belum? Dah ready ke belum Zaid dan juga Nabil? Ready madam. Ready okay. Grup kedua dah ready. Grup pertama tadi, Zarifah dengan Aina. Aina Fikriyah, dah ready belum? Risau pula presenter senyap je. Nur Zarifah Atira binti Zaman Huri. Ready dah belum? Jangan buat saya macam tertunggu-tunggu. Ada ke tak ada ni? Aina Fikriyah ada tak Aina? Dia tak ready sebenarnya Zarifah dengan Aina ni. Kalau tak ready, terus terang je belum ready. Madam. Ya. Saya dengan Zarifah dekat Medan. Kita orang baru nak naik atas. Dah siap dah? Ya, tapi dah ready lah maksudnya. Dah ready dah. Okay. Jadi kita pergi kepada kumpulan kedua dulu boleh? Zaid dengan Nabil dah ready? Ready madam. Ready okay, jadi saya minta kumpulan kedua dulu bentang, kemudian baru grup Zarifah dan juga Aina bentang. Okay, jadi memandangkan grup prinsip dan falsafah kaunseling yang akan disampaikan oleh Muhammad Zaid Hanafi dan juga Nabil Fahim dah bersedia. Jadi saya mempersilakan kedua-dua ini untuk membentangkan tajuk prinsip dan falsafah kaunseling. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nabil Fahim bin Syamsul Kamar dan partner saya Zaid Hanafi akan membentangkan tentang prinsip dan falsafah kaunseling.
Apakah itu falsafah? Falsafah ialah rasional atau sebab mengapa bimbingan dan kaunseling perlu untuk masyarakat, terutamanya pada masyarakat zaman sekarang yang sering tidak lari dengan konsep anxiety dan depresi. Ya. Satu proses falsafah kaunseling merupakan satu proses pendidikan yang berlanjutan, bersusunan, bersistem yang boleh membantu melalui usahanya sendiri untuk mengembangkan kemampuan supaya memperolehi kesejahteraan dalam hidup serta berupaya menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Selain itu, setiap masyarakat mempunyai potensi yang mampu dioptimumkan melalui perkhidmatan kaunseling yang cekap kerana setiap masyarakat adalah unik dan tersendiri. Sekejap. Okey, saya akan sambung slide seterusnya. So, apakah itu prinsip? Prinsip bermaksud pegangan atau kepercayaan seseorang mengenai sesuatu. Ia dipengaruhi oleh aspek budaya, pengalaman hidup dan agama seseorang. Dalam prinsip kaunseling ada banyak pihak, ada banyak kaunselor yang telah beritahu apa yang patut dalam prinsip kaunseling. Tapi saya tak ambil semua. Saya hanya ambil dalam 2 saja. So, yang pertama, berdasarkan Patterson, kaunseling ialah suatu proses perubahan tingkah laku klien secara sukarela. Hal ini bermaksud klien tersebut secara sukarela ingin mengubah tingkah laku dan meminta kaunselor untuk membantunya. Maksudnya klien sendiri yang datang nak jumpa, bukannya kaunselor yang paksa. Okay, seterusnya, kaunselor pula perlu menyediakan keadaan yang dapat membantu klien tersebut untuk merubah tingkah laku. Keadaan-keadaan tersebut ialah hak untuk membuat pilihan sendiri dan hak untuk klien berasa bebas untuk membuat perubahan tingkah laku. Temu bual diadakan untuk memudahkan perubahan tingkah laku walaupun bukan semua jenis temu bual boleh dianggap kaunseling. Itu sebab kadang-kadang mungkin klien yang datang tu mungkin seorang pelajar datang cuba untuk berbual. So kita tidak boleh anggap semua itu adalah sebagai kaunseling. Kaunseling juga memerlukan seorang kaunselor yang mendengar perkara yang diajukan oleh klien. Tetapi bukan semua tindakan mendengar adalah kaunseling. Maksud yang nak disampaikan ialah bukan semua mendengar adalah kaunseling, ialah sebab kalau kaunseling kita kena dengar dan juga faham supaya kita boleh relate dengan situasi itu dan beri nasihat. Seterusnya, kaunselor berusaha memahami klien. Okay. Kaunselor dilakukan secara sulit dan semua yang dibincangkan perlu dirasakan. Yes, ini penting sebab klien pasti tidak akan suka kalau kaunselor akan menyebarkan rahsianya. Last sekali, klien pasti akan menghadapi beberapa batasan seperti yang ditentukan oleh matlamat kaunseling yang sebenarnya dipengaruhi oleh norma, nilai dan sikap seorang kaunselor. Okey, Nabil. Prinsip kaunseling yang kedua berdasarkan Biasco F yang dinyatakan pada tahun 1966. Kaunseling adalah secara individu dan terbuka kepada semua orang yang tidak tertumpu kepada orang yang mempunyai masalah psikologi. Kat sini kita dapat tahu bahawa kaunseling tak semestinya untuk orang yang mempunyai masalah mental, depresi atau anxiety. Ini dibuka kepada umum untuk seluruh masyarakat. Yang kedua ialah kaunseling perkembangan adalah untuk membantu klien mendapat pengetahuan dan kefahaman diri. Hal ini menyebabkan klien menerima keadaan dirinya dari segi jasmani, intelek dan efektif.
dengan cara ini kita dapat menambah keyakinan seseorang di kalangan masyarakat. So tak ada sifat cemburu atau tidak yakin pada diri. Yang ketiga ialah kaunseling paling berkesan apabila dirancang secara sistematik dan teratur. Seperti yang dapat kita tahu bahawa kaunseling tak boleh dilakukan pada tiap-tiap hari. Ianya boleh dilakukan berjadual, kemungkinan dalam seminggu sekali. Dan yang keempat ialah kaunseling berperkembangan menekankan aspek yang positif kepada setiap individu berbanding aspek yang negatif. Dalam setiap unit kaunseling, kita akan menekankan semua punca positif dan mengelakkan segala aspek negatif yang datang dalam hidup kita. Dan yang kelima merupakan program kaunseling akan lebih berkesan sekiranya terdapat kerjasama antara semua pihak. Sebagai contohnya, seseorang ingin berjumpa dengan kaunseling, dia seharusnya mempercayai kaunselor tersebut dan menceritakan masalahnya dengan tepat dan tidak menyerutkan apa-apa kepada kaunselor tersebut supaya kita dapat membantu seorang tu dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, kaunseling berpendapat bahawa setiap individu termasuk kanak-kanak berhak membuat keputusan sendiri dan bebas membentuk personaliti sendiri serta membuat perancangan hidup sendiri. Okey, saya akan sambung kepada konklusi dalam prinsip kaunseling. Di konklusi berdasarkan dua kaunselor yang telah kami bentangkan tadi, kaunseling ini diberikan kepada orang normal. Maksudnya bukan sahaja kepada orang yang ada sakit psikologi sahaja. Seterusnya, hubungan interaksi berdasarkan kemesraan dan kepercayaan adalah faktor yang penting. Yang ketiga, kaunselor diibaratkan sebagai cahaya bagi klien. Maksud dia, kaunselor jadi sebagai harapan, tempat di mana klien boleh luahkan perasaan, boleh meminta pertolongan. Seterusnya, kaunselor percaya seseorang itu seharusnya mempunyai peluang kebebasan untuk memilih matlamat dan kejayaannya. Seterusnya, orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kerana kalau dipaksa untuk kaunseling, klien tersebut akan kembali ke sedia kala. Mungkin akan pulih sekejap tapi akan kembali teruk semula. Seterusnya, kaunselor menggunakan kaedah atau pendekatan berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam kaunseling. Dan last sekali, kaunseling mestilah berasaskan etika yang baik. Okey. Mungkin ada orang yang akan tanya, kenapa saya present dua je kaunselor tadi yang dapat saya beritahu. Sebab kenapa saya letak dua je? Sebab dalam banyak-banyak kaunselor yang saya jumpa tu, semua apa yang diorang sampaikan tu, semua apa yang diorang fikir prinsip kaunseling tu lebih kurang sama. So saya hanya ambil dua saja. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Tapi sebelum kami habis, kami ada buat quizzes. So Nabil akan sharekan kod dia, bolehlah masuk. Mohon semua orang tu buka quizzes dekat dia punya Chrome and dia punya kod saya akan hantar dekat chat box. Boleh bagi link sekali, link quiz itu dekat chat. Siapa yang announcer tu? Nanti paparkan Zaid dengan Nabil, nanti paparkan dekat skrin awak ni punya Paparkan. quiz Sekejap sebab kawan saya buka kat laptop dia tapi laptop dia lag. So kalau tak nanti tak nampak, macam tak seronok lah pula. Kan? Okey. Dia dapat 563, betul tak? Sekejap, check.
Okey tak tu? Zaid? Boleh ke tak tu? Dia kawan saya pakai laptop dia sekarang ni. Laptop kawan saya yang buat. Tapi kawan saya Nabil ni dia tak masuk sebab line dia lembab. Dia guna laptop kawan lagi satu, Syami. Okey. So sikit gelabah. Okey, buat berdenang, baca bismillah. Okey, tarik nafas. Okey. Slow. Okey. Madam. Yang lain yang mana-mana sambil-sambil tu mana-mana yang belum isi evaluation tu jangan lupa isi Saya tengok dekat sistem saya, okey dah ada yang isi evaluation tu. So benda tu dah terminate macam Ahmad Irfan, Nurin Akila, siapa Nurin Afika, Haris Aiman, Hilmi, Khairul Amri, Zarfan. Okey, ni antara yang dah isi dah. Okey, siapa lagi? Ahmad Muhaimin, Jazli Irfan, Aiman Hadif. Okey, lagi ada tak? Tu, baru tu saja. Okey, jadi yang lain-lain tu mana-mana yang belum isi tu silalah isi dengan segera. Sebab saya pasti nanti bila habis kelas ni mesti awak dah tak ingat dan isi evaluation tu. Jadi sementara kita tengah kelas ni, awak tengah menghadap PC awak, tengah menghadap laptop, menghadap telefon, alang-alang tu boleh buat. Alright? Okay, so Zaid macam mana? Dah ready belum? Memang kadang-kadang kalau kita buat online ni, isu teknikal kita tak boleh nak elakkan. Masa rehearsal atau masa buat tu time tu okey kan. Tapi bila-bila tengah launch ataupun tengah live ni, masa tu lah dia nak lag lah, nak hang lah. Alright. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya dah nampak dah. Boleh lah masuk ya. Baru Okey. 6 orang. Okey, masuk-masuk yang lain tu. Okey, tekan apa tu, my quiz and then masukkan kod dia. Okey, itu baru 6 orang ni. Kelas kita ada 30 orang, tolak Zaid, tolak saya, tolak siapa ni Nabil. Adalah dalam 28 orang kan. Jadi yang lain-lain tu boleh masuk. Support kawan kita punya quiz, punya presentation. Yang letak smiley ni macam mana nak tahu nama ni kalau dia menang? Kalau menang lah kan. Kalau tak menang tak apa. Okay, so Mantibau dah masuk, Nurin Afikah dah masuk, Irfan dah masuk, Nurin Akilah pun dah masuk. Okay, yang lain-lain? Zaid boleh tulis dekat ni, dekat apa tu? Dekat ni, dekat ruang chat. Boleh bagi link Quizy tu. Kadang-kadang dia orang tak tahu link Quizy. kan. Link Quizy tu. Okay, so Syami dah letakkan dah nombor kod ni, kita kasih Syami. Jadi yang lain-lain boleh terus masuk. Lepaskan 20 orang baru kita run game ni. Kalau tak nanti kan tak ada siapa nak jawab. Boleh letak dekat ni ruangan chat Microsoft Teams. Jangan letak kat WhatsApp pula. Kita buka pula tengok WhatsApp awet-awet awak kan. Okay, Irfan dah masuk, Meran dah masuk. Ni Amran Fan ke apa ni? Okay, siapa lagi? Ikin dah masuk. Okay. Lagi, masuk lagi. Bila masuk-masuk soalan sikit je. Bagi link ni, kadang-kadang dia orang tak tahu link ni kat mana tu. Link Quizy. Kawan saya nak send. Okay. Okay, dah masuk dah. Okay, bagus. Okay, jadi ramai-ramai mana-mana yang belum masuk tu boleh tekan link. Boleh masukkan number kod dia. Okay, dah 11 orang. Okay, masuk lagi. Masuk. Macam menjual dekat Bazar Ramadan tak rasa. Masuk. 8563. Okay, saya pun try masuk ni.
Join again. Okay, Aina dah masuk, Syahmi dah masuk. Lagi lain mana? Ya Allah, hai, takkan dah buka puasa kot. Mana Adwa, mana Muaimin, Azra mana, Anissa Juwaria mana? Siapa lagi? Hilmi masuk ke? Hilmi mana? Afi, Zarfan dah masuk ke? Zarfan belum kan? Siapa lagi? Nurin Afika dah masuk, Nurin Aisyah dah masuk belum? Pembawanya ni, Nurin Afika dah masuk, Nurin Akila. Nurin Akila masuk belum? Putri, duduk Putri ni mana? Tuan Putri. Putri Ayu, Putri Atira. Okay, dah 15 orang. Okay, dah 19 orang. Kat saya ni Anissa, Aris, Muaimin, Harijiat, Syahmi, Irfan, Mantibau, Nurin Afika, Meran, Ikin, Putri, Aina, Ikin, Hilmi. Smiley siapa ni? Irfan, Nurin Akila, Nabil Fahim, Kai. Okay, dah 20 orang. Dah 20 orang belum? Zaid. Dah berapa orang Zaid? 19 satu lah. Thank you, sir. Dah 19. 19? Macam ni. Sisa tak 20? Dah sisa 20 belum? Dah lepas ke 20 belum? Dah plus? Dah. Dah lepas 20 orang ke belum? 20. Dah 20 Okay, so bolehlah Just mula. Boleh start. Okay. Let's go. Tak ada sound Zaid? Bukannya ada music ke? Siapa yang jawab tu? Dah ada jawapan tu. Okey, siapa lagi? Apakah konklusi fisik kaunseling? Panjang jawab ni. Okay, apakah itu falsafah? Apakah itu falsafah? Nak tanya nama korang apa tadi ya? Boleh lah macam tu. Siapakah yang memberikan pembentangan tentang prinsip dan falsafah kaunseling? Siapakah dia? Tadi yang tanya tu siapa? Daniel Iman Amboi, nama pembentang tak tahu macam mana ni. Kalau nama pun tak tahu, isi-isi yang disampaikan tahu ke tak ni? Saya nak tahu nama penuh madam. Nama penuh Okay, kalau tengok sini Nurin Afikah ni nombor 1 ni.
Yang lain ada yang boleh kejar ke? Oh, Syahmi. Syahmi yang buat soalan, Syahmi jawab kan? Okay, dah habis ke belum Zaid? Belum lagi madam. Okay, belum ya. Okay, mana-mana yang belum tu cepat-cepat sikit. Okay, kita ada kumpulan kedua ni. Dah lambat bentang, lambat awak nak buka. Tak apa, jawab je. Jawab je. Yang kena type tu ada keyword. Masukkan je. Masa ni baru 14 orang yang dah complete kan daripada 25 orang. Okay, so mana yang 15 orang dah complete, lagi 5 orang je ni. 5 orang tak lagi 10 orang. 10 orang lagi yang belum complete kan. Jawab laju-laju sikit. Ikin ni tak jawab langsung ni Ikin. Biasa dia. Tak, macam tu nama terletak 2 kali, tak tahu kenapa. Okay, nama Ikin dengan siapa? Tak, nama saya macam ada 2, tak tahu kenapa. Oh, tak apa nama awak? Ikin dengan Ikin eh? Oh, Ikin yang kedua. Okay, baik. Octopus, siapa Octopus ni? Octopus pun tak jawab langsung Octopus. Nak kena salah Octopus ni. Zarifah Atira pun. Ni apa Zarifah ni. Kejap lagi nak present tu. Lepas tu tak jawab soalan orang. Macam mana ni? Mana yang belum siap, belum jawab tu. Sila buat secepat macam mungkin. Okay, Zaid dah habis belum? Belum madam. Belum lagi Belum, ada lagi sikit. Yang sikit tu tolong cepat sikit. Yang sikit tu tekan je. Okay, 19 orang yang dah jawab, dah habiskan. Okay, yang belum habiskan ni boleh laju-laju lagi. Siapa yang belum habiskan ni? Aina Nisa, Nuzarifah Atira. Octopus ni tak jawab. Putri lagi sikit. Meran lagi sikit. Okey Zaid, dah 20 orang dah siap tu, boleh reveal lah. Saya end je madam. Okey, boleh. Okey. 20 orang daripada 26 ni, okey lah. Tak nampak pun. Tak nampak siapa menang ni. Okey. Okey, baik. Sila umumkan Zaid. Okey, nombor 1 tahniah kepada Syami. Rakan saya sebelah ni. Nombor 2 Nurin Afika. Dan nombor 3 Nurin Akila. Tahniah. Okey, baik. Tahniah diucapkan kepada Syahmi dan juga twin Nurin Afika dan juga Nurin Akilah. Kalian telah menjadi top 3 pada minggu ini. Okey, nanti kita tengok pada kumpulan yang seterusnya ni ada tak buat quiz-quiz ke pertandingan ni, kita tengok pula siapa pula yang jadi top 3. Okey, kalau kita tengok top 3 ni setiap minggu berubah-ubah orangnya. Siapa yang maintain top 3 setiap minggu konsisten tu memang power lah, memang betul-betul fokus kat kelas. Okey, baik Zaid, dah habis ke? Alhamdulillah, soalan senang kan madam kan? Alhamdulillah, senang sangat. Okey. Dah habis ke? Dah habis. Dah madam. Dah habis okey, baik. Okay, terima kasih diucapkan kepada Zaid Hanafi dan juga Nabil Fahim di atas pembentangan yang ringkas berkaitan tajuk prinsip dan falsafah kaunseling. Okay, kalau kita tengok tadi, dia ada bagi justifikasi kenapa dia pilih tajuk ni, kenapa dia huraikan macam ni. Kemudian dia buat kuis kan. Kalau kita tengok kuis pun soalan-soalan yang berkaitan dengan pembentangan,
berkaitan dengan tajuk yang dikongsikan. Okay, so saya buat summary secara ringkas lah. Okay. Jadi berdasarkan apa yang dibentangkan oleh Zaid dan juga Nabil. Okay. Jadi telah dikatakan pertama tadi, kaunseling ini dilakukan secara sukarela. Okay. Sesi kaunseling tidak boleh dilakukan secara paksaan ataupun kita paksaan lah senang kata. Kita tak boleh paksa orang datang sesi kaunseling. Melainkan kalau dia dirujuk. Contoh, ada pelajar yang bermasalah, pihak fakulti ataupun pihak pensyarah ataupun ada staf-staf UiTM merujuk pelajar tersebut kepada kaunselor, maka sesi kaunseling itu boleh dijalankan, okay, sebab dia dirujuk. Okay. Dan sesi kaunseling ini perlu dilakukan secara sukarela. Maksudnya kaunselor tanya klien, okay, sudi tak nak buat sesi kaunseling? Bersedia tak nak datang ke sesi kaunseling? Sebab ni kita akan kita akan revealkan lah apa isu dia, and then kita akan sama-sama cari penyelesaian dia macam tu. Okay, tapi untuk assignment awak ni, dia bukan paksaan tau, dah nampak assignment kan, tugasan. Sebab awak semua ni yang bakal pembimbing rakan sebaya, peers untuk UiTM Pasir Gudang. Jadi awak kena tahu, kena feel, kena praktikal ataupun kena kena alami lah. Sesi kaunseling ni berjalan macam mana. Sebab kita dah banyak dengar stigma-stigma ataupun persepsi berkaitan sesi kaunseling kan. Okay, jadi melalui sesi kaunseling ni nanti awak try tengok, sesi ni berjalan macam mana proses dia. Okay, macam mana layanan kaunselor, macam mana isu-isu itu dibincangkan dalam sesi kaunseling. Sebab zaman sekolah dengan zaman universiti tu berbeza. Okay, awak masa zaman sekolah budak-budak lagi. Bila dah masuk universiti ni awak dah ke arah lebih matang. Okay, jadi isu yang dibincangkan tu mungkin agak lebih besar, lebih berat. Dan pandangan-pandangan yang dilontarkan tu mungkin akan jadi lebih matang. Okay, nanti bila awak dah rasa sendiri macam mana sesi kaunseling tu, baru awak bercerita dengan kawan-kawan awak, oh sesi kaunseling ni sebenarnya macam ni. Okay, kaunselor nanti dia buat macam ni. Okay, bila awak dah betulkan balik perception ataupun stigma negatif orang berkaitan sesi kaunseling, maka kat situlah peranan awak sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Okay, nak bantu rakan-rakan awak. Kalau awak rasa macam, okay, sampai situ je tahap awak boleh bantu kawan awak, rasa awak dah tak mampu, awak boleh rujukkan dia kepada kaunselor. Okay, ajak dia buat sesi kaunseling, bagi tahu dia sesi kaunseling ni dijalankan macam mana. Alright, sebab tu awak kena rasa dulu macam mana sesi kaunseling ni sebelum awak nak sebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, kemudian konsep kaunseling ni lah konsep membantu, konsep menolong yang profesional. Kita bukan sembang-sembang kosong bukan borak-borak tak diisi Kita buat sesi kaunseling ni, benda ni dijalankan secara profesional. Okay, maksudnya kaunselor sebagai pembimbing dia, klien ni sebagai orang yang datang untuk minta bantuan. Dalam situ kita ada satu perhubungan profesional, kita ada isi macam borang menunjukkan bahawa klien setuju dan kaunselor pun bersetuju, and then baru itu dijalankan. Seterusnya sesi kaunseling ini adalah dalam bentuk yang sulit ataupun rahsia. Isu-isu dibincangkan tu kita tak boleh nak cerita pada orang lain, tak boleh bawa kepada orang lain, kepada orang luar, melainkan kalau isu yang dibincangkan itu mungkin menyebabkan mudarat pada diri sendiri, iaitu diri klien ataupun diri kaunselor, ancaman kepada kaunselor ataupun ancaman pada orang lain. Tiba-tiba awak rasa nak bunuh diri, ataupun tiba-tiba awak nak mencederakan kaunselor, ataupun tiba-tiba awak nak mencederakan kawan-kawan awak, maka kat situ kaunselor perlu mengambil tindakan untuk untuk beritahu kepada pihak yang ketiga. Contoh macam para pelajar ni, mungkin pihak ketiga tu mungkin pihak polis bantuan atau mungkin pihak unit kesihatan, mungkin pihak HCP, macam tu. Alright. So kita nak revealkan isu tu pun perlu ada justifikasi. Tak boleh main suka-suka nak beritahu orang, dia ni ada masalah ni sebenarnya. Itu bukan macam tu. Alright. Kemudian sesi kaunseling ini dilakukan kepada individu yang normal, yang waras, yang boleh berfikir, yang boleh bertindak. Bukannya orang yang ada sakit mental. Contoh macam orang yang ada bipolar ke, personality disorder ke, depression ke. Itu bukan tugas kaunselor. Kami mungkin kaunselor ni, kami kaunselor ni hanya akan buat saringan awal. Okey, kita akan buat ujian-ujian psikologi. Tengok tahap teruknya tu, tahap yang teruk sangat ke, ataupun tahap teruk yang minggu ni teruk, 2 minggu lagi dah ringan, minggu depan ni dah okey. Kita nak tengok konsistensi tu. Kalau dalam masa 2 minggu ataupun sebulan tu tengok dia jawab ujian tu semua teruk, okey, mungkin dia ada masalah. Masa itulah kita akan buat sesi kaunseling dan tengok apa simptom-simptom dia, apa isu yang menyebabkan berlaku perkara tersebut.
And then bila teruk, baru kita akan refer kepada doktor psychiatrist. Okay, kalau dekat UiTM Pasir Gudang ni, bagi individu-individu yang ada masalah kesihatan mental, kita akan refer kepada klinik kesihatan Masai ataupun hospital Permai. Sebab dua tu paling dekat dengan UiTM Pasir Gudang. Jadi jangan risau, mana-mana para pelajar yang mungkin ada isu pasal kesihatan mental ni, boleh jumpa kaunselor. Jumpa kaunselor and then kita try buat sesi kaunseling. Kita tengok dulu apa situasi yang awak hadapi, berapa teruk level yang awak hadapi. And then kalau perlukan bantuan daripada doktor psychiatrist, kita akan hantar kepada unit psychiatry. Ingat, orang yang ada masalah kesihatan mental ni, dia bukan gila ya. Okay, tu kena ubah. Siapa yang kata gila tu memang old school punya orang lah. Alright, zaman sekarang ni masalah kesihatan mental, dia dah saing-saing masalah sakit jantung, sakit apa tu, yang teruk-teruk kan, sakit kencing manis. So cuma beza dia sakit mental ni benda tu kita tak nampak. Benda tu dalaman kat dalam fikiran kita, dalam emosi kita, fikiran kita, apa kita punya hati kan. Kalau penyakit fizikal kita nampak luka ke kan, apa lebam ke, tu kita nampak. Itu kesihatan fizikal. Kesihatan mental ni benda kita nampak. Tapi dua-dua kita perlu jaga, kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental. Alright. Okay, jadi apa lagi yang dibincangkan? Okay, tadi dalam sesi kaunseling, macam Zaid dan juga Nabil kata, sesi kaunseling ni dia mungkin berlaku sekali ataupun mungkin berlaku lebih daripada sekali. 2, 3 kali, 4, 5 kali. Tengok tahap isu tu, sama ada kalau isu tu ringan, kita boleh settle dalam masa 1 hari. Tapi kalau isu yang berat, kita boleh kita akan cuba bantu dalam sesi yang 3 kali, 4 kali, 5 kali macam tu. Dan kemudian sesi kaunseling ni bukannya berlarutan. Contoh kata nak buat 3 sesi, terus 3 jam langsam terus. Dia tak boleh buat macam tu. Jadi contoh 3 kali sesi, okey minggu ni nak buat 1 kali 1 jam. Okay, mungkin 3 hari lagi nak buat sesi yang kedua 1 jam. Ataupun mungkin seminggu lagi nak buat 1 kali lagi sesi 1 jam macam tu. Jadi tak boleh konsisten lebih daripada 1 jam. Sebab kaunselor ni manusia juga. Okay? Kita kadang-kadang rasa penat juga ni, nak penat mendengar, nak hadam, nak betul-betul empati rasa apa yang awak alami ni. Dalam masa sejam tu kira limit dah tu. Lebih daripada sejam tu kita dah tak boleh nak fokus nanti. Okay? Jadinya klien pun kena faham kaunselor. Klien pun kena faham kaunselor yang tak boleh jam-jam tu nak settlekan masalah awak. Alright? Kita kena benda tu proses. Okay? Bila proses tu maksudnya ada step. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kemudian perlu diingatkan juga dalam sesi kaunseling, bila kita kata sesi kaunseling ni bukannya masalah, bukannya masalah sahaja. Dia boleh jadi kepada isu. Dia boleh jadi kepada nak teroka tentang potensi diri. Dia boleh jadi juga tentang nak faham tentang kejayaan, masa depan kejayaan. Okay? Nak tahu kejayaan saya masa depan ni tally tak antara minat dengan pencapaian akademik saya ni. Contoh belajar engineering tapi nak jadi doktor, sesuai tak? Okay. Jadi sekarang tengah diploma kan, nanti masa degree awak boleh tukar-tukar course. Sebab tu lah masa zaman diploma ni, belajar betul-betul, target pointer betul-betul tinggi-tinggi. And then decide masa degree tu nak pergi kepada bidang mana. Mungkin daripada engineering tiba-tiba nak tukar business. So kena tengok. Kena tengok minat awak dengan personality awak, dengan kelayakan akademik awak tu bergerak selari tak ke arah cita-cita yang awak nak capai. Okay, kemudian nak tahu potensi diri. Okay, tak tahu, tak kenal diri. Kalau contoh saya tanya, okay, Daniel Iman, awak ni orang ni macam mana? Saya tak tahulah, madam. Saya rasa saya macam ni kot. Kawan saya kata macam ni. Bila kita tak pasti, maksudnya kita tak kenal diri kita. Bila kita tak kenal diri kita, melalui sesi kaunseling lah kita boleh bantu klien untuk kenal diri dia. Okay, cari apa itu kelebihan dia, kelemahan dia, ataupun benda yang mungkin dia tak perasan tapi sebenarnya dia ada. Okay, jadi sesi kaunseling ini merupakan satu perkembangan, satu pertolongan untuk bantu awak berkembang daripada isu yang awak alami. Alright, boleh faham tak semua? Ini secara general, general berkaitan kaunseling. Okay, boleh faham tak semua? Boleh, madam. Okay, jadi jelas secara umum ini berkaitan sesi kaunseling. Okay, kalau tak faham nanti boleh tanya lebih lanjut, tak ada masalah, boleh PM tepi. Okay, jadi kita bergerak kepada kumpulan yang kedua, iaitu Zarifah Atira dan juga Aina Fitriah. Okay, dah ready ke belum? Dah, madam.
Okey dah Okey, jadi saya mempersilakan Aina dan juga Zarifah untuk membentangkan tajuk berkaitan pengenalan dan proses kaunseling. Dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar ke? Hari ni saya Assalamualaikum. Hari ni saya dan Aina akan membentangkan tentang pengenalan dan proses kaunseling. Sekejap stop. Okey, pengenalan yang pertama, kaunseling ni ialah berasal daripada perkataan Inggeris iaitu counselling. Lepas tu istilah kaunseling termasuk bekerja dengan individu dan hubungan yang mungkin memerlukan perkembangan, sokongan krisis, psikoterapeutik, membimbing atau menyelesaikan masalah. Tugas kaunseling adalah untuk memberi peluang kepada klien untuk meneroka, menemui dan menjelaskan cara hidup dengan lebih baik dan bijak. Seterusnya, definisi lain kepada kaunseling. Pada 1974, Peterson, kaunseling dan psikoterapi merupakan satu proses menolong yang berlangsung melibatkan hubungan sesama insan yang diperlukan bagi rawatan spesifik untuk orang yang bermasalah. Dan pada 1976, Crumbots and Stevenson, kaunseling ialah sebagai proses menolong orang dengan masalahnya melalui cara pembelajaran. Jenis-jenis kaunseling ada 3 iaitu kaunseling individu, kaunseling keluarga, kaunseling kelompok. Kaunseling individu ialah hanya untuk melibatkan Aina. Ya? Kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok. Kelompok, sorry. Yeah. Kelompok. Kaunseling individu hanya melibatkan kaunselor dengan klien tanpa pencerahan dari mana-mana pihak. Ia melibatkan isu peribadi dan juga peningkatan kendiri. Manakala kaunseling keluarga, kaunseling yang meliputi isu-isu peningkatan kemahiran berkeluarga, keibubapaan, permasalahan kekeluargaan, perkahwinan dan juga seksual. Kaunselor mungkin akan mengadakan sesi kaunseling individu bersama ahli keluarga yang lain. Kaunseling kelompok pula, kaunseling yang melibatkan seramai 7 hingga Kelompok. Kaunseling yang melibatkan seramai 7 hingga 15 orang ahli yang mempunyai keseragaman dalam minat, kepentingan dan maklumat. Ia meliputi kaunseling yang berkaitan dengan isu organisasi, kerjaya, kemahiran, kepimpinan, psikososial, seksual dan sebagainya. Okay, proses kaunseling. Proses kaunseling ada 5. Proses yang pertama ialah kaunselor dengan klien perlu membina hubungan.
Kedua, pengstrukturan. Ketiga, meneroka dan menganalisis masalah. Yang keempat ialah mengenal pasti masalah dan proses yang terakhir ialah mengenal pasti dan membincang alternatif untuk masalah. Yang terakhir ialah Aina. faedah. Aina tak Ya. buka kamera kan? Boleh. Kalau boleh, presenter kena buka kamera. Okay. Okay. Yang terakhir ialah faedah kaunseling. Ada 3 iaitu menggalakkan celik akal. Contohnya, kaunselor membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri. Kedua, kaunselor membantu klien mengenali dirinya dalam kunci kepada masalah yang dihadapi. Faedah yang kedua ialah memberi sokongan. Contoh, klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bahagi. Dan kedua, kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah. Dan faedah yang ketiga ialah penyelesaian konflik iaitu untuk mengurangkan ketegangan dan permusuhan antara dua individu dan membantu mereka menerima perbezaan dan mencari jalan bagi mencapai penyelesaian yang menguntungkan. Sekian, terima kasih. Itu je. Aina bentang soral juga. Lepas tu kita orang ada buat teka-teki. Okay. Teka-teki tu kita orang tak sempat buat. Kita orang tak sempat buat quiz. So kita orang ada soalan je. Okay. Bolehlah tanyakan soalan kepada rakan-rakan awak ni. Okay. First soalan pertama, ada berapa jenis kaunseling? 4. 3. Okay, ada 3. Bagi salah satu dia. Kaunseling kelompok. Keluarga. Okay, soalan yang kedua. Okay, betul. Soalan kedua. Kelompok Kelompok. Okay, soalan kedua. Ada berapa proses kaunseling? Apa ni? Proses kaunseling ya? Proses kaunseling. Okey, ada 5. 5. Yang terakhir, bagi satu faedah kaunseling. Satu je. Memberi sokongan. Menaikkan semangat. Betul. Okay, itu je madam. Okey, baik. Terima kasih kepada Aina Fatia dan juga Zarifah di atas pentangan. Sangat ringkas. Padahal tajuk ni boleh elaborate tau. Awak punya point-point tadi tu awak baca je sebenarnya. Saya tunggu mana huraian daripada awak sendiri kan. Macam tak ada pula, tunggu-tunggu dah habis. Kemudian tadi typo kelompok dengan kelompok. Kelompok tu cuba cari. Ada ke bahasa Melayu yang kelompok? Bahasa Melayu perkataan kelompok? Tak ada kan? Okey, so kita kelompok Kita ada kelompok. salah madam. Typo-typo tu kena jaga, kena check. Sebab dia boleh bagi double meaning ataupun boleh masuk ke arah lain kan. Macam tadi lah kawan-kawan awak pun ada tersebut kelompok kan. Sedangkan saya dah 2 kali betulkan kelompok ke kelompok. Lepas tu okey, cuma yang bagusnya slide ni cantik lah kan. Orang perempuan buat kerja mesti cantik kan. Okey, cuba Zarifah buka balik slide. Pemandangan tadi tak ada huraian, jadi saya nak huraikan lah. Nak bagi semua faham. Okey, cuba buka balik slide dulu. Okey. Kita tengok pada jenis-jenis kaunseling.
Okey. Okey, ini antara jenis-jenis kaunseling yang dinyatakan iaitu kaunseling individu, kaunseling keluarga, kaunseling kelompok. Okey, kita ada juga kaunseling kerjaya. Macam tadi yang saya katakan, mana yang tak tahu masa depan nak jadi apa ataupun keliru minat nak jadi apa, itu kita panggil sebagai kaunseling kerjaya. And then kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ini di mana sesi kaunseling itu dijalankan bukannya seorang di klien dia. Klien dia mesti lebih daripada 2. Contoh macam ada yang buat kontak Kak Lin tu, ada yang 4 orang satu grup, ada yang 7 orang satu grup kan. Okey, itu kita namakan sebagai kelompok. Kemudian kita ada kaunseling keluarga. Kaunseling keluarga ni of course dia punya klien tu berkaitan dengan keluarga kita lah. Contoh mana ada isu family kan. Contoh anak dengan mak bapak ke. Jadi dalam sesi kaunseling itu ada mak, ada bapa, ada anak. Kita panggil itu sebagai kaunseling keluarga. Bincangkan hal-hal berkaitan keluarga. And then kita ada kaunseling individu. Kaunseling individu ni seorang je klien dia, tak lebih daripada seorang. Okay. Kaunseling individu ni selalunya dia akan lebih privacy lah. Orang-orang yang buat kaunseling individu ni dia tak nak share dengan orang lain, dia tak nak orang lain tahu, jadi dia datang seorang je. Okey, cuba kaunselor seorang je. Okey, sesi kaunseling ini of course kita nak bantu klien, okey. Kita nak bantu, nak bimbing. Kaunselor ni dia bukan bagi solution tau. Dia bukan yang orang yang bagi solution. Dia yang okey, masalah awak ni sebenarnya macam ni, gini. Dia bukan macam doktor. Contoh awak sakit, awak jumpa doktor, okey, doktor tahu awak sakit apa, dia terus bagi awak ubat apa kan. Dia terus selesaikan masalah operation apa kan. Tapi sesi kaunseling ni bukannya macam tu. Okey, kaunseling ini di mana kaunselor akan bimbing klien. Klien tu yang akan cari sendiri jalan penyelesaian dia. Okey, sebab tu sesi kaunseling ini bersiri-siri. Ada 2 sesi, ada 3 sesi, ada yang lebih daripada 5 sesi. Alright. So nanti kat situ kaunselor akan bantu klien tu untuk bimbing dia selesaikan masalah dia, cari jalan penyelesaian dia. Sebab tu tadi kita nampak antara faedah kaunseling ni celik akal. Di mana klien ni selalunya orang-orang yang bermasalah ni dia tak boleh nak berfikir dengan baik, tak boleh berfikir dengan rasional. Dia tak boleh nak fikir macam mana nak settlekan masalah dia. Jadi kaunselor yang waras, kaunselor yang tahu tentang isu dia ni, dia akan bimbing klien tu sampai klien tu celik akal. Sampai klien tu kata, oh macam ni ke? Lah macam tu ke? Okey, saya nak buat macam ni. Okey, maksudnya dia dah jelas, dia dah celik akal, dia dah tahu dah dia nak buat apa. Okey, then tanggungjawab dia untuk laksanakan apa yang dia rancang, apa alternatif yang dia nak. Kalau dia tak buat, maka sesi kaunseling tak berjaya, isu dia tak selesai. Okey, sebab yang hadapi masalah ataupun isu tu lah klien, alright? Kaunselor ni just bimbing. Contoh dia tak ada duit nak makan kan? Takkan kaunselor nak bagi dia duit hari-hari. Jadi apa solusi yang boleh bantu? Sama ada mungkin dia minta bantuan zakat, dia buat kerja part time, minta bantuan keuangan. Tu antara tindakan-tindakan yang dia perlukan, bukannya daripada kaunselor. Okey, jadi ingat dia jadi kaunseling ni ada banyak Kita bukan dengar kaunseling je okey seorang kan. Kita ada kaunseling individu, kaunseling keluarga, kaunseling kelompok, kaunseling kerjaya. Alright. Okay, next slide seterusnya. Okey, ini proses kaunseling secara umum. Okey, secara umum kita ada 5 langkah utama. Yang pertama ialah membina hubungan. Okey, membina hubungan ni berlaku pada sesi yang pertama. Sesi pertama kita akan bina repo. Orang panggil kaunseling kalau kita panggil repo Repo ni kita bina hubungan, nak bina trust, nak bina kemesraan, okey. Nak bina rasa selesa di antara kaunselor dan juga klien. Sebab macam awkward kan, dah lah baru first time datang tiba-tiba nak cerita masalah detail Macam awkward kan. Okey, jadi masa sesi pertama ni lah kaunselor akan bina hubungan dengan klien. Okay, bukan hubungan cinta-cinta Ini hubungan yang profesional. Kita nak bina trust, kepercayaan di antara klien kaunselor, bina keselesaan di antara klien kaunselor macam tu. Okey, kemudian kedua ialah pengstrukturan. Okey, pengstrukturan ni akan disampaikan oleh kaunselor. Kaunselor akan jelaskan kenapa buat sesi kaunseling ni, apa tujuan kita, apa matlamat kita untuk sesi ni. Kemudian berapa banyak sesi yang diperlukan, berapa jam ataupun berapa minit sesi ini akan berjalan, di mana sesi ini akan berjalan. Kemudian berkaitan dengan kerahsiaan. Okey, sesi ni apa yang kita bincangkan, apa yang kita buat dalam sesi kaunseling ini adalah semuanya rahsia, sulit.
Melainkan kalau ia memudaratkan diri klien, diri kaunselor ataupun diri orang lain, maka pihak ketiga akan dimaklumkan berkenaan hal tersebut. Itu berkaitan penstrukturan yang akan disampaikan oleh kaunselor. Yang ketiga ialah meneroka dan menganalisis masalah. Masa ni lah kaunselor akan gunakan teknik ataupun kemahiran yang dia tahu, yang dia belajar untuk teroka apa masalah klien ni. Sebab kadang-kadang orang bermasalah ni ataupun orang yang ada isu ni, dia macam blur ataupun dia macam tak jelas apa sebenarnya dia nak, apa sebenarnya yang dia nak selesaikan. Masa ni lah kaunselor akan teroka, akan analisis apa sebenarnya isu utama yang nak dibincangkan, yang nak dicapai ataupun yang nak diselesaikan. Mungkin dia kata, saya ada masalah saya ada masalah tak siap assignment, lecturer marah saya gini-gini kan. Join program tak nak join, baju tak beli gini-gini. Jadi bila kita chat lama-lama, bila dah mendalami isu tersebut, dah teroka, sebenarnya dia ada isu kewangan. Okey, mula-mula datang isu pasal belajar kan, tapi bila kita teroka, sebenarnya perkara utama yang awak alami, isu yang awak alami ni berkaitan kewangan. Masa ni lah kaunselor akan jelaskan kepada klien sampai klien tu celik akal. Yang dia sedar, sebenarnya aku punya masalah ni, aku kata ni, macam tu. Kemudian proses yang keempat ialah mengenal pasti masalah. Macam tadi lah saya katakan, bila kita dah detect sebenarnya masalah utama dia yang mana. Yang kelima ialah mengenal pasti dan membincangkan alternatif. Okey, kita dah tahu isu kan, kita dah tahu dah apa masalah dia. Masa ni lah kita akan membincangkan apakah jalan penyelesaian dia. Kaunselor akan bantu dan juga bimbing klien. Klien akan cuba cadangkan. Kaunselor juga akan cuba cadangkan. Kemudian sama-sama bincang. Adakah alternatif ataupun langkah ini klien mampu tak buat? Klien boleh tak buat? Klien boleh tak capai? Benda tu kena realistik. Alternatif ni dia kena realistik. Jangan cakap-cakap kosong ataupun cakap-cakap besar. Dia kena realistik. Contoh alternatif awak masalah kewangan. Apa alternatif? Minta bantuan zakat. Okey. Benda tu awak boleh buat tak? Awak boleh laksanakan? Okey, boleh. Mohon dekat unit hal ehwal Islam. Kedua, cuba buat kerja part time. Awak boleh lakukan tak? Lakukan tak? Awak rasa macam saya tak boleh lakukan lah sebabnya saya tak ada modal, saya tak ada transport. Okey, kalau macam tu kita tak payah proceed dengan idea buat kerja part time. Sebab benda tu awak tak boleh lakukan, awak tak rasa pun boleh berjaya dengan melakukan alternatif tersebut. So, kita buang alternatif tersebut. Kita cari alternatif lain, apa lagi yang boleh buat macam tu. Okey, kat situlah berlakunya perbincangan di antara kaunselor dan klien untuk bantu, untuk bimbing macam mana nak selesaikan isu tersebut. Isu pula boleh jadi pelbagai, isu keluarga, isu keuangan, isu pelajaran, isu personaliti diri, isu kesihatan mental, terlalu banyak, isu percintaan, isu perhubungan kawan, isu apa lagi? Macam-macam isu lah, zaman sekarang terlalu banyak isu kan, kadang-kadang sampai kita macam tak expect, dia ni ada masalah ni ke? Tak pernah dengar pun sebelum ni. Jadi dekat sesi counselling ni lah, awak cuba untuk minta bantuan secara profesional. Sebab kadang-kadang kita cakap dengan kawan kita mampu dengar je, macam tu. So dengan buat sesi kaunseling ni, kaunselor akan cuba bantu awak sampai awak mampu berfikir apakah cara ataupun apakah idea untuk menyelesaikan isu tersebut. Okey, ini adalah proses dia. Sebab itulah sesi kaunseling ni, dia berlaku macam saya katalah, dia akan lebih kepada satu sesi. Akan jadi 2 sesi, 3 sesi, bergantung kepada tahap isu yang awak dibincangkan tu sama ada berat ataupun tidak, teruk ataupun tidak. Kalau isu yang ringan-ringan dia, macam contoh, isu saya tak kenal lagi saya macam mana. Mungkin 2 sesi saja diperlukan. Kan sebab kita buat inventory kenal diri, kaunselor explain pasal awak punya personality dan awak pun cuba berfikir ataupun cuba bagi pandangan, okay, saya ni macam ni, saya minat ni gini-gini. So 2 sesi dah settle. Tapi kalau isu yang berat, contoh masalah kewangan, masalah keluarga, itu mungkin jadi 4 sesi ataupun 5 sesi. Okay, itu bergantung kan. Jumlah sesi ini bergantung kepada komitmen klien. Sama ada klien dia nak tak datang sesi, dia nak tak selesaikan isu yang dia alami. Alright. Okay, next slide. Okey, ini antara faedah kaunseling. Okey, faedah kaunseling tadi pertama menggalakkan celik akal. Okey, kita nak bantu klien tu supaya dia faham apa yang dia sebenarnya alami. Dan kita nak bantu klien untuk dapat jalan penyelesaian dia. Ingat, kat dunia ni masalah besar macam mana pun pasti ada jalan penyelesaiannya kecuali mati. Bila kita dah mati ni ibarat dah tak payah buat apa-apa.
duduk di alam barzah tu, tunggulah amalan kita apa tu dihisap semua kan. Jadi sementara kita hidup ni, apa-apa masalah yang kita alami, cuba cari jalan persendirian. Anggap masalah itu satu peluang untuk berkembang, satu peluang untuk awak kenal diri awak, satu peluang untuk awak polish awak punya potensi. Sebab kalau kita berada di comfort zone, kita rasa selesa je, bila kita nak belajar, bila kita nak berkembang, betul tak? Macam saya saya ni sekarang dah tahap macam ni, tak adalah maksudnya daripada zaman saya sekolah sampai sekarang smooth je perjalanan. Ada juga up and down je. Ada tahap yang broken ataupun tahap down yang sangat-sangat teruk. Okey, macam saya sendiri, saya boleh share dengan awak semua, saya pernah alami fasa down yang sangat-sangat dahsyat. Masa tahun 2020, kita awal-awal nak COVID kan, nak pandemik tu. Masa tu saya baru habis belajar master and then nak cari kerja susah lah sebab kita dah masuk fasa pandemik kan. Sebab kita punya expectation mesti ada kan dalam hidup. Okay, habis belajar, nak kerja, habis kerja nak kahwin, nak ada kereta, nak ada rumah semua tu. Jadi bila expectation kita tu ataupun perancangan kita tu ada yang tak tercapai, kadang-kadang kita rasa down. Lagi bila kita tengok kawan-kawan kita ada yang dah tahap lebih baik daripada diri kita kan. Okay, so masa tu fasa saya sangat-sangat down, sampai depressed kan, sampai tahap turun berat badan yang melampau, tak boleh tidur. And then apa saya buat, saya tahu sebab saya belajar counselling, jadi saya tahu yang saya ni perlu dibantu. Kalau saya kekal macam tu, saya rasa mungkin hidup saya ni total loss, ibarat macam tu lah. Jadi apa yang saya buat, okay, saya ada kawan-kawan yang counsellor, okay, saya bagi tahu dia, okay, cerita dengan mereka bagi pandangan. And then bila dah tak boleh bantu, saya jumpa doktor. Kita kalau kita nak bantu diri kita ni, kita yang kena bertindak tau. Kita tak boleh minta bantuan dengan mengharapkan okey orang ni boleh selesaikan masalah saya, orang ni boleh tolong saya. Kita yang kena bergerak, kita yang kena bantu diri kita. Kita ada masalah, okey, cari jalan kemudian. Okey, ada masalah belajar, jumpa lecturer. Ada masalah kesihatan, pergi jumpa doktor. Ada masalah duit, pergi jumpa zakat, macam tu. Kita tak boleh mengharapkan yang masalah kita tu ada orang lain yang bantu. Kita yang kena bantu diri kita. Okay, kemudian kedua, memberi sokongan. Okay, supaya klien ataupun orang itu sedar yang sebenarnya dia tak seorang-seorang. Kaunselor ada dan sentiasa open untuk membantu klien tersebut. Dan yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Macam tadilah dalam sesi kaunseling ni kita nak menyelesaikan satu isu. Tak kisahlah isu tu ringan ataupun isu tu berat. Okay, sebabnya masalah setiap orang berbeza-beza, jadi penerimaan orang pun berbeza-beza. Kita tak boleh nak remeh-remehkan tengok dia ni easy peasy punya masalah pun tak boleh nak selesaikan ke. Kita tak boleh nak judge macam tu sebab orang berbeza-beza tahap penerimaan ataupun tahap dia punya kekuatan diri tu. Okay, jadi ini antara faedah-faedah kaunseling tu. Okay, jadi sebab itulah saya minta awak semua buat tugasan sesi kaunseling bersama Kak Lin untuk awak alami sendiri. Okey, macam mana perjalanan sesi kaunseling ini? Macam mana feel buat sesi kaunseling ni? Okey, apa yang dibincangkan? Macam mana kaunselor tackle awak? Macam tu. Alright. So, dekat tugasan inilah nanti awak akan belajar sesuatu. Okay, bila awak rasa sesi kaunseling ni bermanfaat, awak boleh sebarkan kepada rakan-rakan awak lain. Terutama rakan-rakan yang mungkin ada isu. Awak rasa diperlukan bantuan, okey, boleh rujuk kepada kaunselor. Okey, jelas tak semua? Jelas, madam. Jelas. Okay, bagus. Okay, boleh end slide? Okay, jadi itu secara umum berkaitan dengan kaunseling. Bagaimana proses kaunseling berjalan, apakah prinsip dan falsafah kaunseling, alright. So nanti naik raya kita akan teruskan kepada pembentangan berkaitan ciri-ciri dan peranan kaunseling yang efektif. Akan disampaikan oleh Imran Hakim dan juga Dani Zakwan. Yang kedua pula ialah ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya yang akan disampaikan oleh Anissa Juwairiah dan juga Aina Sofia. Jadi dua kumpulan ini diharap bersedia pada naik raya nanti. InsyaAllah kita akan mula kelas semula pada 10 Mei. Jadi 10 Mei boleh ready dua kumpulan ni. Okay, lagi sekali saya ingatkan mana-mana yang belum follow Instagram UKK boleh follow. Mana yang belum subscribe pun boleh subscribe. Dan paling penting, jangan lupa buat evaluation dekat Kaunseling to You. Okay, saya dah semak dah Kaunseling to You ni. Okay, saya sebutkan nama-nama yang belum buat ni.
Saya mohon tindakan segera yang mungkin untuk buat evaluation sekejap saja. Alright. Aina Fikria ni yang belum buat Aina Fikria, Zarifah, Adwa Awati, Imran Hakim, Anissa Juwairiyah, Putri Ayu Wahida, Aina Sofia, Haris Ziyad, Dani Zakwan, Fazatul Natasha, Muhammad Afi bin Abdullah, Muhammad Daniel Iman, Syahmi Yusof, Imran Imtiaz, Nabil Fahim, Audrin Laila. Okey, itu nama-nama yang belum buat evaluation. Okey, so saya minta kerjasama. Silalah isi di kaunseling tuju anda buat evaluation tu. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan? Ada apa-apa yang tak faham berkaitan tajuk yang dibentangkan pada hari ini? Tak ada pun. Okey, tak ada Madam. Alright, baik. Daniel, jangan lupa isi kaunseling tuju. Boleh, madam. Mana-mana belum isi tu sila isi segera. Okey, jadi itu sahaja. Okey, untuk last sekali, selamat berbuka puasa. Selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Kita ada lagi baki 3 malam lagi kan. Malam ni 25, kemudian 27, kemudian 29. Sama-samalah kita cuba mengejar malam Lailatul Qadar. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, raya elok-elok, jaga diri, ikut SOP. Okey, insyaAllah jumpa pada 10 Mei untuk kelas minggu yang ke-6. Okey, baik itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Selamat Raya. Thank you, madam. Assalamualaikum. Selamat buka, Thank you, madam. Terima kasih, madam. Selamat Raya. Thank you, madam. Selamat berbuka, madam. Berbuka puasa, madam. Thank you, madam. Sama.